InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi untuk sambung lagi kuliah pengajian kisah para nabi dan rasul, yang mana kita seperti biasa bersiaran di Zoom, dan kita juga bersiaran live di Facebook Local Ihsan, dan juga kita bersiaran secara live bersama sahabat-sahabat kita di live IG. Marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita masih lagi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada malam ini adalah siri kedua. Nabi Musa ni antara kisah yang paling panjang sebab kisahnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi pada siri yang lepas kita telah sebutkan tentang mukaddimah tentang sejarah Nabi Musa, persamaan kisah Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga telah menyebut tentang fasa-fasa awal kelahiran Nabi Musa, dan sedikit sebanyak tentang Firaun dan juga Bani Israel awal-awal di bumi Mesir ketika itu. Dan sekarang insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi siri pengajian kita Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada yang lepas kita dah berhenti di sisi Firaun mengambil Nabi Musa sebagai anak angkat hasil daripada pujuk rayu daripada isterinya Asiyah, dan kemudiannya disusukan oleh ibunya sendiri bila mana Asiyah dalam mencari ibu-ibu susuan, tetapi tak ada ibu susuan pun yang diterima oleh Nabi Musa untuk nak dihisap susunya kecuali ibunya. Jadi Nabi Musa membesar sebagai anak manusia yang paling berkuasa di Mesir ketika itu, iaitu Firaun. Dan hari ini kita akan sambung lagi tentang Nabi Musa yang telah mencecah usia yang kita katakan permulaan usia dewasanya. Dalam suratul Qasas, Allah Azza wa Jalla menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Apabila Nabi Musa alaihi salam telah mencecah usia dewasa, kemudian Allah berikan kepadanya hukman dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinun, begitulah kami mengurniakan ataupun membalas orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah nak bagi tahu bahawa Allah telah, bila Nabi Musa ni dewasa, Allah melantiknya sebagai seorang rasul. Tapi sebelum kita menceritakan tentang kisah Nabi Musa diangkat menjadi rasul, kita nak cerita tentang early stage of kehidupan dewasa Nabi Musa alaihi salam. Allah kata walamma balagha ashuddahu, bila mana kita telah sampai usia dewasa. Al-ashud, sebahagian daripada para ulama menyebut al-ashud, ataupun kita hanya boleh translatekan dalam perkataan bahasa Melayu kita ni sebagai dewasa. Sama ulama menyebut al-ashud ni umur dia 40 tahun. Dewasa yang dimaksudkan dengan perkataan ashud dalam bahasa Arab ataupun yang digunakan oleh Al-Quran ketika berusia 40 tahun. Tetapi sama ulama kata bukan 40 tahun, tetapi usia 33 tahun. 33 tahun adalah usia yang di dalam hadis riwayat Ahmad menyebut itu adalah usia kemuncak bagi seorang usia itu adalah usia ahli syurga nanti. Dan di dunia kita boleh tengok 33 ni adalah usia kemuncak kesihatan seorang manusia. Itu kita boleh jelas notice dalam kehidupan para atlet. Bila dia dah biasa dah peak umur 32, 33 ni dia dah peak. Kemudian kita akan tengok performance dia akan mula menurun. Dan itu fitrah manusia. Yang manusia ni tidak akan kekal kuat selama-lamanya dan dia akan semakin turun. Saya pun dah semakin fasa menurun dah ni. Sebahagian ulama juga menyebut usia dewasa ataupun al-ashud ini dia berbeza di antara seseorang dengan seseorang yang lain. So it's very subjective.
Sebab tu dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebut wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Maksudnya Allah nak cerita tentang, Allah kata dalam ayat ni, bila mana seseorang tu dah mencapai usia dewasa dan usia 40 tahun. 40 tahun Allah spesifikkan numbers, tetapi al-ashud ini Allah tak spesifikkan usia. Sebab usia dewasa, kematangan seseorang itu berbeza di antara seseorang, mungkin berbeza di antara zaman. Pada zaman ini kita mungkin melihat kematangan itu lewat, datang lambat. Anak-anak kita nak kata berdikari, nak ni semua usianya mungkin 20-an, pertengahan 20-an ke atas. Mungkin orang pada zaman dulu, dewasa itu boleh jadi pada usia belasan tahun. Usia belasan tahun tu dia dah cukup ada survival instinct, survival power, dan mereka telah memiliki kekuatan yang mana sekarang ini masih lagi tidak ada perkara-perkara tersebut. Jadi Allah Azza wa Jal mengurniakan kenabian ataupun kerasulan kepada Nabi Musa adalah ketika peristiwa Tur, ketika dia pulang nanti daripada Madian. Yang ni kita akan cerita selepas ini. Apa yang sekarang ni masih lagi belum dilantik sebagai seorang rasul. Okay. Kemudian kita nak sambung tentang cerita Nabi Musa ni. Masa dia dewasa, dia ada satu kisah yang menyebabkan dia clash dengan Firaun. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Nabi Musa ni kita kata anak angkat kepada Firaun. Dia Asiahkan dulu dia ada pujuk. Dia kata la taqtuluhu asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Asiah tegah Firaun daripada bunuh bayi ni. Dia kata mungkin kita boleh dapatkan manfaat daripada dia ataupun kita boleh angkat dia sebagai anak. Dan Nabi Musa ni dia ada satu aura lah. Dia ada satu aura, Allah kurniakan dia ada jiwa yang kuat, tubuh yang tegak. Kemudian satu hari masa tu Nabi Musa bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian dia tengok lelaki tersebut, iaitu bangsa Bani Israel, dia bergaduh dengan orang lelaki lain daripada bangsa Qibti. Qibti ni bangsa Koptik Mesir. Itu kira kata bangsa Koptik Mesir ni boleh kata adalah bangsa asal lah dekat situ. Itulah bangsa-bangsa Firaun. Dia bergaduh dengan seorang Bani Israel. Bani Israel ni klan Nabi Musa lah. Dulu Bani Israel ni tak di-welcome lah oleh orang Mesir Koptik ni. Bagi dia orang Israel ni dulu macam kelas kedua. Jadi bila bergaduh tu, dia pun, Nabi Musa ni pun dipanggil oleh orang Bani Israel tu, diminta tolong. Dia minta tolong supaya bantu dia, sebab dia kata orang Mesir tu menzalimi dia. Jadi Nabi Musa pun datang, cuba nak tolong Bani Israel itu. Kemudian dia tampar sekali je dekat orang Mesir tu. Mati. Takdir Allah, mati. Dan Allah kata dalam Quran, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqada alayh. Orang Israel tu Bani Israel tu diminta kepada Nabi Musa tolong dia. Nabi Musa datang pukul dia, mati. Kuat sungguh Nabi Musa ni. Jadi bila tengok je laki Qibti Mesir itu mati, Nabi Musa pun masa tu dalam keadaan yang menyesal, sangat-sangat menyesal. Sebab dia tak berniat pun untuk nak bunuh orang tu. Kerana itu Nabi Musa sampai ke penyesalan tu dalam hadis syafa'ah dan riwayat Bukhari dan Muslim, ketika manusia datang nak minta syafaat daripada Nabi Musa masih lagi menyesal. Nabi Musa kata nafsi wa inni qad qataltu nafsan lam umaru biqatliha. Masa tu dia Nabi Musa kata aku nak selamatkan diri aku dulu sebab aku pernah
mengambil satu jiwa, membunuh seseorang yang aku tak diperintahkan untuk nak membunuh orang itu. Dia masih lagi rasa penyesalan tersebut. Tetapi Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia tak sengaja terlakukan pembunuhan tersebut, dia tidak, di sebalik penyesalan yang amat sangat, dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi dia segera beristighfar. Dalam Al-Quran Allah pun cerita, Allah kata, "Hadza min amali syaitan, innahu aduwwum mudillum mubin." Dan kemudian dia sedar ini semua adalah amalan syaitan yang merupakan musuh yang nyata. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli." Wahai Tuhan, aku telah menzalimi diri aku, maka ampunkanlah aku. Diminta daripada Allah supaya ampunkan dia. Sebab Nabi Musa tahu bahawa Allah ini Maha Pengampun, Ghaffar. Allah pun kata, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang melakukan kejahatan ataupun menzalimi dirinya sendiri dengan dosa, kemudian dia meminta keampunan daripada Allah, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah kata lagi ke hamba-hamba dia, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba aku yang telah melampaui batas ataupun yang telah menzalimi diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampunkan dosa keseluruhannya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan menukarkan dosa kejahatan mereka itu menjadi kebaikan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah terima taubat Nabi Musa. Allah kata dalam Al-Quran, "Faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim." Kami ampunkan dia, iaitu Nabi Musa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dari sini sahaja kita boleh mengambil satu pengajaran bahawa jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah, kerana rahmat Allah itu maha luas. Maka Nabi Musa pun teringat, dia bertaubat kepada Allah, dia ingat akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia. "Rabbi bima an'amta alai falan akuna zahiran lil mujrimin." Wahai Tuhan yang telah mengurniakan aku segala macam nikmat, aku tidak akan menjadi penolong kepada dosa, kepada jenayah. Aku tidak akan cuba untuk nak bekerjasama dengan satu kezaliman, tidak akan bekerjasama dengan orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Itu apa yang Nabi Musa janji pada diri dia. Allah tak bagi kita untuk nak jadi orang yang membantu orang-orang yang melakukan kezaliman ataupun kejahatan. Allah kata, "Wala takul lil kha'inina khasima." Janganlah jadi geng kepada orang-orang yang khianat. "Fala takunanna dhahiran lil kafirin." Janganlah jadi orang-orang yang membantu orang-orang yang kafir. Jadi itulah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa selepas dia terbunuh lelaki Mesir tersebut, dia berada di dalam ketakutan. Dia takut sangat daripada Firaun dan tentera dia. Can you imagine? Ialah bila jadi buruan kan, dia takut. Dia takut juga akan terkantoi bahawa dia terbunuh lelaki tersebut. Apatah lagi kalaulah orang bagi tahu dia ni pro Bani Israel yang mana dimusuhi oleh Firaun. Itu akan membuatkan hukuman nanti mungkin jadi very very berat. Tetapi khabar itu tersebar luas. Dia pun menyuruh, dia pun takut mencari-cari berita daripada orang ramai, apa yang akan jadi.
Maka Nabi Musa pun dia cuba nak datang kepada lelaki yang semalam yang ditolong tu, lelaki yang minta pertolongan dia tu. Sebab lelaki tersebutlah yang menjadi punca masalah tersebut ataupun pembunuhan itu berlaku. Dia pun panggil, Nabi Musa pun panggil lelaki tu. Tapi bila dipanggil lelaki tu, lelaki Israel tersebut khianat. Kan? Dia maksudnya dia cuba untuk nak ignore Nabi Musa. Apa yang dia kata? Dia kata, "Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams?" Kau nak bunuh aku ke? Macam mana kau bunuh lelaki tersebut semalam? Jadi Nabi Musa ketika itu dalam keadaan yang sangat-sangat takut, maka dia pun mengambil keputusan bila mana dia dengar bahawa Fir'aun dan tentera-tenteranya berkonspirasi untuk nak menangkap dia, mencari, memburu Nabi Musa. Maka ketika itu Allah kata, "Fakhruj inni laka minan nasihin." Ada orang yang bagi nasihat kepada Nabi Musa. Dia kata, keluarlah daripada bumi Mesir ini. Itu sahaja aku boleh nasihat. Maka Nabi Musa pun ambil keputusan untuk menerima nasihat tersebut, untuk nak meninggalkan bumi kelahirannya di Mesir, sebab dia dalam keadaan yang takut, nyawa dia dalam keadaan terancam. Masa tu dia belum lagi dijantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan pada masa yang sama, Nabi Musa ni dia tahu, dia selalu minta doa kepada Allah. Dia kata, "Qala rabbi najjini minal qaumidh zalimin." Wahai Tuhan, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Ke mana Nabi Musa keluar selepas dia keluar daripada Mesir? Dia keluar pergi ke bumi Madian. Bumi Madian ni adalah bumi yang Allah, kita pernah cerita sebelum ini tentang kisah Nabi Shu'aib, yang mana dia diutuskan Nabi Shu'aib kepada kaum di Madian. Nabi Musa pergi ke sana. Bayangkan dalam keadaan yang dia dilahirkan dengan penuh dalam suasana, dia dibesarkan dalam suasana istana yang penuh dengan kesenangan, memakai sebaik-baik pakaian, makan seenak-enak makanan. Tapi sekarang ni perlu meninggalkan semua itu kerana dia perlu menyelamatkan nyawanya sendiri. Maka Nabi Musa pun keluar daripada bumi Mesir dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Dalam Al-Quran Allah cerita semua ni. Dalam surah Al-Qasas Allah kata Nabi Musa ni disebut, "Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil." Aku mengharapkan sebagai Tuhan aku boleh menunjukkan aku jalan yang lurus, jalan yang selamat. Bila Nabi Musa sampai ke Madian, dia pergi ke tempat yang ada air di Madian, dia mendapati adalah segerombolan orang yang tengah mengembala binatang-binatang mereka, kambingnya, binatang ternakan, lembu, unta dan sebagainya lah. Kemudian dia mendapati daripada jauh ada 2 orang wanita yang dicegah daripada nak membantu ataupun menternak binatang ternakan mereka. 2 wanita ini tidak diberikan keizinan untuk nak mengambil air di situ. Jadi binatang ternakan wanita itu tak boleh nak minum lah. Masa itu Nabi Musa pun bertanya kepada wanita tersebut. Disebabkan jiwa gentleman dia nak membela lah bila mana dia melihat 2 wanita itu seolah-olah dizalimi. Taban kita kata dia disuruh, dia bertanya dengan kadar yang sepatutnya. Dia bukan, jangan faham dia mengorak dan sebagainya. Dia cuma kadar dia kata ma khatbukuma. Dia cuma tanya apa hal, apa cerita kamu ni tak boleh
kamu tak boleh bawa binatang kamu itu pergi minum air dekat air tu. Dan dua wanita tersebut kata dalam Quran, Allah cerita, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Dengan penuh adab, dengan penuh penghormatan, wanita tu kata, kami ni tak boleh, tak dibenarkan untuk nak bawa binatang ternakan kami minum air tersebut sampai mereka itu beransur, sampailah diorang ni dah habis, binatang-binatang tu semua dah habis minum. Dan kami ni tak maulah untuk nak bersesak-sesak dengan orang-orang lelaki, sebab kami ni wanita, pengembala lain semua lelaki. Tak apalah, kami akan pergi selepas mereka beransur. Maksudnya wanita ini adalah seorang wanita yang menjaga dia punya maruah dia. Dia tak mau pun, pada masa yang sama dia tak mau bersesak-sesak dengan orang lelaki kat situ. Dia biar mereka settle dan kemudian nanti baru dia akan pergi. So itulah apa yang dijawab kepada Nabi Musa dengan kadar itu. Dan dia pun bagi tahu, wanita tu bagi tahu, wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami ni dah tua. So dua wanita ni sebenarnya adik-beradik. Maksudnya apa sebab mungkin jarang orang tengok wanita tu mengembala kambing, tapi dia kata sebab ayah dia pun dah tua. Jadi dia cuma nak membantu. Jadi kami terpaksa keluar daripada rumah ini untuk nak membantu urusan keluarga ini. Ayah kami orang tua, jadi dia nak bantu. Maka Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, fasaqa lahuma thumma tawalla ila adh-dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka Nabi Musa pun tolong ambilkan air untuk membantu kedua-dua wanita tersebut, dan kemudian dia pun duduk di satu pohon ataupun di satu tempat yang ada bayang-bayang sebab panas. Dia doa, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia berdoa kepada Allah, dikurniakan segala kebaikan dengan kurniaan, dengan kemuliaan daripada Allah. Aku ni sekarang ni dalam keadaan ni miskin, sangat memerlukan, aku perlukan makan. Dia lapar. Tengok Nabi Musa, dia mengadu kepada Allah. Dia tidak mengadu kepada manusia. Itu yang para ulama kata, kalau kita mengadu kepada manusia, kita tidak akan mendapati apa-apa. Tetapi kalau kita mengadu kepada Allah, maka Allah lah Maha Ar-Razzaq, yang mengurniakan segala rezeki. Dalam keadaan Nabi Musa merasakan dirinya terasing di negeri yang terasing, kepada siapa dia nak mengadu? Dia tak kenal sesiapa kat situ. Maka dia tak ada sesiapa melainkan Allah Azza wa Jal. Kemudian, seperti mana yang Allah telah janjikan, di setiap kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Tiba-tiba datang salah seorang daripada dua wanita yang telah ditolong tadi dalam keadaan yang malu. Allah sebut, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Allah sifatkan wanita ini berjalan dalam keadaan yang malu. Yang menunjukkan sifat malu ini sepatutnya adalah sifat yang lazim bagi seorang wanita. Malu ini adalah pakaian bagi wanita. Bukan macam yang kita tengok ramai wanita-wanita sekarang yang mungkin dah tak ada perasaan malu tu. Dia dah kehilangan pakaiannya. Jadi disebabkan Nabi Musa yang dilihat seorang yang very credible man, wanita itu pun merasa malu. Jadi dia pun datang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia kata apa?
inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Perempuan tu mungkin dicerita pada ayah dia tentang Nabi Musa yang membantu mereka ini untuk nak dapatkan minuman untuk binatang-binatang ternakan mereka. So dia kata, ayah aku jemput kamu untuk nak mengganjari kamu di atas pertolongan kamu membawakan minuman kepada binatang-binatang ternakan kami. So ini salah satu contoh tentang adab dalam berinteraksi dengan orang. Menghargai orang yang berlaku baik kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abi Daud, "Idza sana'a ilaikum ahadukum ma'rufan fakafi'u. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi fad'u lahu." Nabi kata, kalau ada orang buat baik kepada kamu, balas kebaikan dia. Islam adalah agama budi, agama yang saling menghargai. Orang berbudi, kita berbahasa. Kita cuba balas kebaikan ni, but sometimes kita tak mampu untuk nak balas kebaikan seseorang itu. Sebab banyak sangat kebaikan orang tu berikan kepada kita, mungkin dengan kadar kemampuan kita, kita tak mampu nak balas seumpama ataupun lebih baik. Maka Allah kata, kalau itu kamu tak mampu, doakan dia sebanyak mungkin sampai kamu rasa kamu dah balas kebaikan dia. Jadi wanita ini, sebab tu dia kata, ayah aku jemput kamu ni untuk nak balas atau ada apa yang kamu lakukan. Bukannya dia kata ayah aku ni jemput macam tu saja untuk nak menunjukkan bahawa kita ni family baik, tak. Tapi disebut tentang kebaikan Nabi Musa, apa yang Nabi Musa bantu mereka tadi, supaya dia faham sebab jemputan tersebut. Kamu dah buat baik pada kami, kami nak balas kebaikan kamu. So it's a very detail of penggunaan word yang dinyatakan oleh wanita tersebut. Kemudian kat sini kita nak sambung lagi tentang kisah Nabi Musa selepas daripada bertemu dengan wanita tersebut. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihi salam, yang mana ada sebahagian daripada ulama mengatakan ayah kepada wanita itu sebenarnya Nabi Shu'aib, iaitu orang tua tu. Sebagian ulama kata dia adalah Nabi Shu'aib. Cuma tak ada satu dalil yang sahih yang mengaitkan ataupun nak mengatakan bahawa ayah kedua-dua adik-beradik perempuan tersebut adalah Nabi Shu'aib, ataupun nanti satu hari nanti dia akan menjadi bapa mentua kepada Nabi Shu'aib. Syekh As-Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab tafsir dia kata bahawa ayah kepada dua perempuan ini adalah penduduk di Madian, tapi dia bukan Nabi Shu'aib seperti yang popular di kalangan masyarakat. Sebab dakwaan tersebut tidak disokong oleh dalil. Walaupun Nabi Shu'aib ini memang dia tinggal dekat Madian, tidak semestinya bila kata Nabi Shu'aib ni adalah orang Madian, maka kita nak kaitkan lelaki misteri tersebut, ayah kepada dua wanita tersebut, dengan Nabi Shu'aib. Sebab is not any solid evidence yang mana Nabi Musa sempat hidup dengan zaman Nabi Shu'aib. Kalaulah lelaki tersebut adalah Nabi Allah Shu'aib, biasanya ikut uslub Quran ni, Allah pasti akan sebut nama dia. Tetapi wanita tu cuma kata ayah kami ni dah tua, dan Allah tidak menerangkan bahawa itu adalah Nabi Shu'aib, sedangkan cerita tentang Nabi Shu'aib Allah sebut dalam Al-Quran.
Dan kaum Nabi Syuaib macam yang telah cerita yang lepas, mereka ini telah dimusnahkan oleh Allah. Mereka ini telah hancur melainkan mereka yang beriman kepada Allah. Jadi kita tak boleh nak bagi tahu dalam cerita ni macam mana yang popular dalam masyarakat bahawa orang tua tersebut adalah Nabi Syuaib. Tapi kita boleh kata dia adalah seorang hamba Allah yang saleh. Jadi Nabi Musa pun dipergi bertemu dengan atau dipergi ke rumah dua orang perempuan tersebut untuk bertemu dengan ayah wanita tersebut. Yang mana ayah wanita tersebut dia nak ganjari Nabi Musa. Dia pun bertemu dengan lelaki saleh tersebut, orang tua tersebut, ibu, ayah kepada dua wanita tersebut. Berbual, bersembang. Kemudian dia pun sebutlah apa yang berlaku ataupun apa yang menimpa dia lah. Kenapa dia keluar daripada bumi Mesir. Dia cerita disebabkan dia very mesra ataupun dia sangat percaya dengan lelaki tua tersebut lah. Maka lelaki tua tersebut pun dia cakap dekat Nabi Musa, la takhaf. Allah cakap dalam Quran, la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Jangan kamu bimbang, kamu sekarang dah selamat daripada kaum yang zalim. Maksudnya dia pun tahu bahawa Fir'aun dan kerajaannya adalah kaum yang zalim. Kamu sekarang berada di tempat yang aman, yang selamat. Allah telah selamatkan kamu, Allah telah pelihara kamu daripada segala kejahatan, daripada perkara-perkara yang keji dan zalim. Kamu berada di tempat yang tak ada Fir'aun. Fir'aun tak berkuasa dekat sini. Maka kemudiannya bila keadaan dah okey, anak perempuan dia pun cakap dekat ayah dia, ya abati istajir, wahai ayah, cubalah kamu ambil dia, upah dia sebagai pekerja kita. Dan wanita tersebut dia bukannya sebut dia dicadangkan tu tanpa sebab, tapi Allah sebut dalam Quran sebab perempuan tu, anak perempuan dia minta supaya diupah Nabi Musa. Sebab yang pertama sekali, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sebab sifat Nabi Musa yang pertama sekali bila dia tengok Nabi Musa ni nampak kuat, dan sifat Nabi Musa yang jujur. Jadi dua sifat ni apa yang kita boleh istinbat di dalam Al-Quran, sifat yang wajib, yang mesti kena ada pada diri seorang pekerja. Pertama, dia berkemampuan untuk nak melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, mesti kena ada kejujuran. Kalau ada kejujuran tapi dia tak ada kemampuan, tak boleh juga. Kalau ada kemampuan tapi tak ada kejujuran, akan merosakkan pekerjaan. Jadi itulah kita nak tengok antara reason wanita tersebut mencadangkan Nabi Musa, sebab dia boleh tahu macam mana nampak daripada pertuturan Nabi Musa begitu jujur, nampak kekuatan Nabi Musa, why not? Maka lelaki tersebut pun cakap kepada Nabi Musa, dia bagi the better idea. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Fa in atmamta 10 famin 'indik. Wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insya'allahu minas salihin. Lelaki tersebut offer, dia yang bersuarakan kepada Nabi Musa. Dia kata, kalau boleh aku nak kahwinkan kamu dengan salah seorang daripada anakku, yang either one yang kamu nak. Dia punya mas kahwin dia cukuplah, dia kata anta jurani 8 hijaj. Kau bekerja je dengan aku, maksudnya bantulah keluarga kami ni 8 tahun.
Allah guna perkataan hijaj menggantikan tahun. Thamaniyah hijaj. Yang menunjukkan ataupun mengisyaratkan ibadah haji itu masih lagi dilaksanakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Walaupun kita tengok Allah tuntut dia daripada Nabi Ibrahim, tapi daripada isyarat Quran ini menunjukkan bahawa haji masih lagi diteruskan. Sebab tahun tu disebut sebagai hijaj. Daripada perkataan haji. Maksudnya 8 kali haji itu maksudnya 8 tahun. Kemudian dia kata lelaki itu fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Ini semua dalam Al-Quran Allah sebut. Kalau kamu nak completekan 10 tahun, itu budi baik daripada kamu lah. Wa ma uridu an ashqa 'alaik. But I don't want to trouble you, I don't want to burden you. Whatever your decision is, satajiduni insyaallah minas salihin. Kamu akan dapati aku ini, aku okay, aku baik je. Whatever you decision, you don't want is okay. You want, kita ni semua insya-Allah kamu akan dapati orang-orang yang baik. So daripada ayat ini pun kita boleh istimbak bahawa seseorang itu boleh merisikkan orang-orang yang saleh menjadi calon kepada anak-anaknya jika dia melihat ada calon yang baik. Itu sepatutnya dilakukan oleh ibu bapa. Ada ibu bapa dia serahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Sedangkan kematangan anak-anak masih lagi tidak tahu nak membezakan antara orang yang baik, orang yang saleh, orang yang boleh bimbing daripada sudut agama ataupun tak. Sebab minda anak-anak muda kita sekarang ni telah dimomokkan dengan media-media daripada barat. Bila mana nak cari tu kriteria dia, tengok pada good looking dulu, tengok pada tingginya, tengok pada charming dia ke ataupun tak. Dia tak berapa nak lihat tentang adakah calon dia ni insya-Allah boleh bersama-sama membimbing, saling membantu kita dalam urusan agama Allah ataupun tidak. So it is very important. Sebab tu Nabi SAW beritahu, kalau kamu melihat orang yang saleh, yang kamu redha dengan karakter dia dan agama dia, maka fazawijuh. Cubalah untuk nak kahwinkan kalau boleh. So ibu dan ayah actually ada peranan untuk nak cadang, untuk nak berikan nasihat. Ada hak. Tak boleh kata ibu bapa ni macam apa nak buat suka hatilah. Dia punya pilihan, dialah tanggung. Pandai-pandailah dia. Tak boleh. Agama kita ni agama yang saling menasihat. Tapi of course dengan cara yang berhikmah. Bukan dengan pakai tibai aja ataupun pakai paksa dan sebagainya. Kita adalah agama yang berhikmah. Maka bila di offer kepada Nabi Musa, adakah Nabi Musa accept 8 tahun ataupun 10 tahun? Sebenarnya tak diketahuilah 8 tahun atau 10 tahun tempoh khidmat Nabi Musa kepada lelaki saleh tersebut. Tetapi dia menerima offer tersebut dan diberkahwin dengan salah seorang daripada anak lelaki yang saleh itu. Maka Nabi Musa pun terus bekerja. Dia melunaskan perjanjiannya dengan lelaki tersebut, lelaki yang saleh itu. Disempurnakan, selesailah kira kata tempoh dia. Selepas dah selesai tempoh tersebut, Nabi Musa pun merasa macam rindu nak kembali balik ke Mesir. Dah lama kan, either 8 atau 10 tahun, Nabi Musa dah kata lama, dia tak kembali ke tempat dia. Tapi dia tak tahu khabar berita apa yang dah terjadi kat sana. Adakah dia masih lagi menjadi buruan? Dia pun tak tahu dia nak pergi ke mana selepas ini. Ataupun kalau dia kembali, adakah dia akan ditangkap? Apa yang akan terjadi pada dia? Maka Nabi Musa pun akhirnya
membuat keputusan untuk nak pulang ke Mesir. Bawa family dia pergi ke Mesir lepas berbincang dengan isterinya. Masa tu pun dia dah ada anak, dia bawa isteri dia, dia bawa anak-anak dia, dia bawa beberapa kambing dia. Dia dah ada sikit duit lah hasil daripada pekerjaan dia. Bapa mertua dia pun hadiahkan beberapa kambing. Menghormati keputusannya, maka Nabi Musa dan family dan beberapa kambing ni pun keluar pergi menuju ke Mesir. Just want to tengoklah apa yang terjadi. Take a risk. Kita tak akan boleh menetap di satu tempat selama ini. Sometimes we have to take a risk untuk nak mencuba peluang-peluang yang tak menentu ni. Maka dia pun bertolak. Dia pergi melalui, masa dia nak pergi ke Mesir, dia lalu dekat gunung, dia lalu dekat Sina. Dekat Saina tu. Bila dia sampai dekat kawasan Saina tu, bersama dengan isteri dia dan anak-anak dia dan beberapa kambing dia, dia pun merenung, dia terfikirkan tentang situasi dunia ni. Dulu dia teringat dia dibesarkan di istana Fir'aun dengan penuh nikmat. Sekarang ni dia nak mengembala kambing. Satu transition ataupun transisi kehidupan yang agak jauh lah. Dia pun berjalan dekat kawasan Saina, melalui pergunungan, melalui perkampungan, sampailah pada satu malam yang gelap. Tak ada cahaya, sangat gelap. Katakan tak ada bulan, tak ada, masa tu tak nampak, sangat-sangat gelap. Waktu tu sangat sejuk. Nabi Musa pun dalam keadaan yang masa tu dia tersesat. Dia tak tahu mana jalan dah, ke mana nak pergi dah. Dia dah tak familiar dengan jalan tu. Dia pun dalam keadaan yang dia takut, macam mana anak-anak aku, mana isteri-isteri aku ni. Masa tu dia pun dalam keadaan yang sejuk, takut, dalam keadaan yang kegelapan. Dia cuba hidupkan api, tak menyala-nyala. Takutnya amat sangat. Kat sinilah dia tersampai ke satu gunung ataupun dipanggil sebagai Gunung Tur ataupun Bukit Tur, Jabal Tur. Dia pun kat sana. Masa dekat gunung tu, Nabi Musa pun seolah-olah ternampak ada satu cahaya. Dia pun nak cuba, dia pergi ke cahaya tersebut. Maybe dia boleh ambil sam api ataupun dia boleh minta tolong, bertanya. Mungkin dia ingat ada orang dekat situ. Dia pun kata dekat isteri dia, dekat anak-anak dia, Kuthu, tunggu sikit, tunggu sekejap kat sini. Aku akan pergi dekat api tu nak tengok apa yang ada dekat sana. Kuthu inni anastu naran. Aku ternampak ada api dekat sana. Ada cahaya. Dalam keadaan yang gelap ni. La'alli atikum minha bi khabar. Mungkin aku boleh bawa apa-apa berita. Maybe aku akan dapat petunjuk kita nak pergi mana. Mungkin aku boleh tanya-tanya adakah Fir'aun masih lagi memburu aku ataupun tidak. Tunggu jap, sekejap lagi aku balik. Maka Nabi Musa pun pergi kat sana. Ketika itulah masa dia pun menghampiri cahaya itu ataupun api itu, dia pun terkejut tengok api itu macam melompat pergi ke pokok. Dia pun tengok apa yang dah jadi, apa yang dia sedang melihat ini. Tiba-tiba ketika itulah buat pertama kali Allah menurunkan wahyu kepadanya. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya.
Falamma ataha nudiya min syati'il wadi mil ayman fil buq'atil mubarakati minas syajara ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Di ketika itu dia mendengar satu seruan daripada Allah. Ya Allah kata, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Itu detik pertama sekali ketika Nabi Musa dibawa ataupun dicakap dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kata, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku adalah Tuhan kamu. Tanggalkanlah dua-dua selipar kamu. Sesungguhnya kamu berada di wadi, di lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka perdengarkan apa yang akan diwahyukan kepada kamu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan tunaikanlah salat untuk mengingati aku. Itu apa yang seruan wahyu yang pertama. Seruan yang menjelaskan kepada Nabi Musa bahawa telah sampai waktunya untuk Nabi Musa kenal dengan siapa Tuhannya. Allah telah memilih Nabi Musa untuk menjadi Rasul. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilih kamu daripada sekalian manusia dengan risalahku, iaitu kamu akan dijantik menjadi seorang rasul. Wa bikalami, dengan kata-kata aku. Dengar, fastami' lima yuha. Cuba dengar apa yang aku nak sampaikan kepada kamu. Nampak? Seruan yang pertama sekali mesti adalah seruan tauhid. Dalam mana-mana dakwah, kalau kita tidak kukuhkan masyarakat kita dengan seruan dakwah, itu akan longgar. Mungkin kita akan ada ilmu yang tinggi, tetapi bila tak ada akidah ataupun tauhid yang kukuh, kita akan mudah untuk nak tersesat. Tanpa akidah tauhid yang sahih, kita juga boleh terumbang-ambing daripada sudut akhlak. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha. Allah saja tanya kepada Nabi Musa, apa benda yang ada dekat tangan kanan kamu, wahai Musa? Nabi Musa pun jawab, itu adalah tongkat yang aku nak berpaut padanya. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku jadikan tongkat itu untuk nak hambat aku punya kambing-kambing aku. Ataupun untuk nak pokok supaya daun-daun ni jatuh boleh dimakan oleh kambing-kambing aku. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan yang aku gunakan untuk hajat aku yang lain. Kenapa Allah tanya lagi Nabi Musa apa yang ada pada tangannya, sedangkan Allah sudah tahu apa yang ada di tangan Nabi Musa itu tongkat? Sebab Allah tanya itu bukan sebab Allah tak tahu, tetapi Allah nak menarik perhatian Nabi Musa bahawa tongkat yang dia berpaut itu akan dikurniakan mukjizat. Bila Allah kata qala alqiha ya Musa, wahai Musa, baling tongkat itu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a.
Kemudian Nabi Musa pun campak tongkat itu, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang hidup. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Jangan risau, pegang je ular tu, jangan kamu takut, dan ular tu akan kembali menjadi tongkat. Itu adalah mukjizat yang pertama sekali Allah kurniakan, berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian bila Nabi Musa melihat mukjizat yang besar ini, dalam lantikan pertamanya menjadi wahyu, dia pun dalam keadaan yang takut. Falamma, Allah ceritakan dalam surah An-Naml, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Dia lari dalam keadaan yang takut. Dia lari takut. Allah pun panggil dia balik. Ya Musa, aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Wahai Musa, kemari, jangan takut. Kamu selamat. Tak ada siapa-siapa yang akan apa-apakan kamu. Tak ada apa-apa yang akan menimpa kamu. Allah panggil, Allah kata, Ya Musa, la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun illa man zalam thumma baddala husnan ba'da su' fa inni ghafurur rahim. Nabi Allah tenangkan Nabi Musa alaihi salam. So Allah nak bagi tahu kamu jangan risau. Tak ada apa-apa benda pelik-pelik yang menimpa kamu ni. Aku adalah Tuhan kamu. Ini adalah mukjizat yang aku nak berikan kepada kamu. Jangan takut. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, again nak tunjuk dia punya wahyu. Allah kata, usluk yadaka fi jaybik takhruj bayda'a min ghairi su' wadmum ilayka janahaka min ar-rahb fadhanika burhani min rabbik ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Cuba kamu masuk tangan kamu dalam poket kamu dan kamu keluarkan, kamu akan mendapati ada cahaya. Dan ini semua adalah sebagai satu petunjuk, satu bukti kerasulan kamu. Kamu datang diutuskan daripada Tuhan kamu, diutuskan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Sesungguhnya mereka ini daripada kalangan orang yang fasik. Jadi Allah mengurniakan kepada Nabi Musa mukjizat yang lain, yang luar biasa daripada manusia kebiasaan, supaya dia boleh jadi bukti untuk berdakwah kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jal pun suruh Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun. Itu sebagai tugasan pertama yang mesti kena dilaksanakan. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah kata, kamu pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah bagi tahu bahawa Fir'aun ni telah melampaui batas di sebalik kekufuran dia, kezaliman dia, jenayah dia, pembunuhan yang dilakukan. Sampaikan kepada Fir'aun ni, dia sanggup mendakwa bahawa dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku ni Tuhan kamu yang tertinggi. Aku tak tahu siapa-siapa pun Tuhan selain daripada diri aku. Belum lagi dia duk bunuh anak-anak Bani Israel sebelum ini. Macam-macam jenayah yang dilakukan. Maka Nabi Musa pun setelah mendapat perintah tersebut, dia pun meluahkan kerisauan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Dia minta kepada Allah supaya dilapangkan hati dia. Dalam surah Taha,
Nabi Musa doa, Rabbi syrah li sadri. Yang kita doa selalu tu kan. Doa daripada Nabi Musa, ya Allah, lapangkanlah hati aku. Dia takut. Mana dia tak takut? Nak jumpa dengan diktator pada zaman dia. Yang anytime kita boleh putih kepala. Ya Allah, tenangkanlah hati aku. Lapangkanlah kerisauan aku sekarang ini. Wallahi, kelapangan hati ni sebenarnya adalah nikmat bagi orang yang beriman. Berapa ramai daripada kita yang merasakan kesempitan, sesak dada bila ditimpa pelbagai masalah, pelbagai ketakutan, baik daripada sudut pekerjaan, baik pada sudut keselamatan, apa sahaja sekalipun. Kelapangan, perasaan kita rasa macam very calm, very lapang, itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak ada harta banyak, mungkin kita tak ada apalah sangat kat dunia, tapi kelapangan hati, that's it. Itu kita nak minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mudahkanlah urusan hidupku, lapangkanlah dada aku, ya Allah. Dan kelapangan yang paling tinggi sekali adalah bila Allah lapangkan hati kita untuk menerima Islam. Allah kata dalam suratul An'am, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan kurniakan dia kepadanya hidayah. Allah akan lapangkan dadanya untuk nak menerima Islam. Allah pun pernah sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami pernah melapangkan hati dada kamu, wahai Muhammad? Jadi bila kita doa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, kita minta kepada Allah supaya dilapangkan di apa-apa kesusahan, kesempitan yang kita rasakan. Nabi Musa dia minta semoga dia diberikan kekuatan untuk nak argue dengan Firaun nanti. Apatah lagi dengan perasaan takut. Kalau kita takut, panik, kita tak boleh nak bercakap. Kan? Nak berjumpa dengan kepala diktator pada zaman itu yang super duper melampau. Wa yassir li amri. Doa Nabi Musa, ya Allah, mudahkanlah urusan aku. Mudahkan urusan aku ni untuk nak berdakwah ataupun bertemu dengan Firaun. Kemudian dia kata, bantulah aku ni. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bantulah aku untuk nak lancarkan lisan aku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami apa yang aku nak ucapkan. Betul, some ulama menyebut Nabi Musa ni dia macam gagap sikit. Dia tak berapa petah nak bercakap. Itu biasa. Kita akan dapati, subhanallah, ada pendakwah yang Allah kurniakan kepetahan kepada dia untuk nak berucap. Tetapi kalau dia menulis, dia fail. Ada subhanallah manusia yang mana dia boleh menulis dengan baik, tetapi kalau dia nak bercakap, fail. Some Allah kurniakan kelebihan pada dua-dua. Dia pandai bercakap, dia pandai menulis. Hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan kurniaan daripada Allah yang Allah nak berikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Doa ini, itu sebenarnya kalau semua perasan, saya always doa Rabbi syrah li, doa Nabi Musa ni, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Every time, biasanya sebelum saya start kuliah saya ataupun any kind of ucapan, saya selalu doa dengan doa ni, doa Nabi Musa ni, sebab itu satu doa yang sangat baik, doa yang merangkumi mafhum yang sangat luas. Ya Allah, berilah aku lapangan. Kadang-kadang kita pun dudak-dudak nak bercakap ke apa, minta calm, relax, lapang, rasa cool. Mudahkan segala urusan kita. Kalau kita nak bercakap, kalau kita nak buat apa-apa urusan, nak buat perniagaan, nak buat apa sahaja, itu semua bagus. Wahlul 'uqdatam min lisani, kita pun nak bercakap, nak dakwah pada orang. Maybe kita nak buat presentation, maybe kita nak negotiate dengan somebody. Kita perlukan lisan yang lancar.
Kalau kita nak cakap tu kita cakap pun macam tak boleh nak cakap mesti tak terkeluar-keluar. Dan kita nak jual barang tapi kita nak cakap pun kata ni bagus. Macam mana orang nak beli, orang nak tertarik kan? Yang penting orang boleh understand apa yang kita ucapkan. Sampai masuk kepada kefahaman dia, sampai masuk kepada hati dia. Itu satu doa yang baik untuk nak kita amalkan dalam apa sahaja yang kita lakukan. Kemudian ada persoalan orang kata, adakah masih lagi ada macam orang kata tersekat-sekat ataupun gagap pada perkataan Nabi Musa ataupun dia dah hilang? Allah terima doa Nabi Musa dan Allah hilangkan gagap Nabi Musa itu. Bila Allah kata, qad utita su'laka ya Musa, engkau dah doa, dah minta kepada aku untuk dihilangkan gagap pada kamu punya lidah, kamu diperkenankan. Allah kata, qad utita su'laka ya Musa, you are given what you ask for. Some ulama bagi tahu dengan kadar yang, maksudnya sekadar dengan kadar yang dia punya gagap tu hilang untuk nak bercakap dengan kaumnya. Tapi ada juga yang mengatakan dia tidak hilang sepenuhnya, tetapi dengan kadar untuk nak berdakwah, ya, itu adalah istilah dia kan. Even apa orang kata macam kind of syndrome kan, kalau orang-orang yang gagap. Tapi taklah bererti gagap tu macam mana kita tengok orang syndrome. Dia mungkin menghadapi kesukaran untuk nak cakap. Sama orang dia tak pandai bercakap, bukan sebab ada masalah daripada sudut kesihatan dan sebagainya, tak, tapi dia tak familiar nak bercakap. Benda nak bercakap ni perlukan kepada praktis, orang yang dah biasa. Kalau tak semua orang boleh bercakap. Walaupun sometimes dah 10 tahun dia bercakap, dia berdakwah, dia berucap, still kadang-kadang dia bukan orang yang pandai nak bercakap. Bukan berarti gagak tu saya nak memakan, bukan macam tu semestinya, tapi dia tak boleh nak express apa yang dia nak ucapkan pada orang. Mungkin itu bukan satu kekurangan, tapi itulah kita kata manusia ni bukan Tuhan. Tuhan yang memiliki maha kesempurnaan, tapi manusia mesti akan ada kekurangan dia. Maka Nabi Musa diminta kepada Allah Azza wa Jal untuk nak melantik adiknya Harun supaya boleh membantu dia dalam dakwah dia. Allah kata dalam surah Taha, Nabi Musa dikata ke Allah, waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Dia kata, ya Allah, berikanlah aku pembantu daripada kalangan keluarga aku, iaitu Harun, adik aku. Maksudnya dengan itu aku akan diperkuatkan. Bila akan ada orang yang backup aku, yang bersama dengan aku, I feel stronger. Sebab tu bila nak dakwah ni, kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Bila kita tension, kita akan berganda tension kita, sebab kita tak ada member, kita tak ada kawan. If you want to do a dakwah, whatever you want to do, kena ada kawan, kena ada teman, kena ada penamping. Yang mana kalau kita dalam keadaan yang kusut, akan ada yang menenangkan. Kalau kita sedih, dia menggembirakan. Bila kita share kita punya problem dengan orang, kita akan lebih relief. Itu petunjuk daripada Quran. Dan Allah makbulkan doa Nabi Musa itu. Diminta supaya Allah kurniakan Nabi Harun sebagai tolong
Sebab kata Nabi Musa, Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Wahai Tuhan, aku pernah terbunuh seorang lelaki daripada kalangan mereka. Aku khawatir mereka akan datang membunuh aku. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Maksud Nabi Musa minta, ya Allah, aku pernah bunuh mereka dan adik aku Harun ini dia lebih fasih daripada aku. Nabi Musa iktiraf bahawa adiknya itu lebih pandai berkata-kata, lebih petah berkata-kata daripada dia. Dia minta semoga dijadikan sebagai pembantu dia. Sebab dia khawatir akan didustai. Kalau kita tak pandai nak bercakap, yes. Kita tengok contoh. Kalau dalam kita nak beli-beli barang. Saya lah personally, saya tengok ramai daripada orang-orang Chinese, mereka ini pandai dalam nak menjual barang. Pandai itu bukan yang pandai bercakap, well information, ada well informed dan interaksi dia bagus. Jadi bila kita pergi ke kedai dia, bila kita nak deal dengan dia, kita akan jadi macam tenang, relax, macam okay. Kita mudah, mungkin senang untuk nak kita bekerja. Tapi sometimes kita tengok kelemahan orang-orang kita ni, orang Melayu Muslim ni, dia tak tahu how to sell, how to nak sampaikan info tu dengan the best way, dengan ayat yang bagus, dengan informasi yang lengkap, yang akan membuatkan orang tu yakin nak beli barang tu. Contoh dulu masa saya nak pergi cari kereta, pergi kat kedai, salesman, ada salesman Melayu. Dia sometimes bila tengok orang Melayu, dia hantar orang Melayu punya salesman. Tapi bila saya tanya, jawab macam tak tahu nak jawab. Sebab saya biasanya sebelum pergi tengok tu dah research lah. Dah cari, dah tahu information detail, comparison, perbandingan. Kan? Contohnya dulu nak beli lawan kepada Myvi ni, Pro 2 ni, Iris, Proton. Itu range dia. So orang nak beli Proton ke nak beli Pro 2? Kita dah kaji lah, dah tengok macam-macam lah, dah well informed, dah tahu mana pro-nya, mana kontra. Cuma bila kita jumpa dengan salesman ni, kita nak cari something yang maybe we don't know, yang boleh meyakinkan kita dengan decision kita. Tapi kalau kita tanya pun, saya tak pastilah. Dia bagus. Kita pun bila dengar macam tu, kita pun macam, alamak, tak ada apa-apa yang ekstra yang boleh menarik hati kita untuk nak beli. Tapi bila kita pergi dengar daripada explanation, contohnya daripada Chinese umpama, wah, dia punya cakap dia bagus, dia terangkan detail servis dia, okey, dia duduk, okey, kita duduk, dia bincang, dia cerita detail, dia layan kita semua masalah, dia tak ada buat muka langsung, dia buat apa sahaja, suruh cari balik, tengok ni balik, dia ulang alik, dia buat. Dia cakap. Apa pun, ini satu package. Maksud saya, kemahiran untuk nak kita bercakap, kefasihan kita dalam bercakap, ini satu package yang penting dalam dakwah. Saya selalu katakan, yakni seorang pendakwah, dia kena anggap diri dia macam salesman. Bukan nak kata salesman ni maksud kita jual agama, lah. Tapi maksudnya daripada sudut kita nak tarik hati orang, nak beli hati orang untuk nak terima mesej kita. Kalau orang yang meniaga, salesman, kalau kita pandai present, kita pandai yakinkan orang, kita tahu selok-belok kemahiran bercakap ni, soal jawab argument ni semua, dia mungkin akan beli produk kita. Dalam dakwah kita, kejayaan kita adalah bila orang convince dengan dakwah kita, orang dapat hidayah hasil daripada dakwah kita. Itu kita punya message, dan mesti kena ada some kind of usaha untuk nak masukkan message ke dalam hati seseorang tu. Maka kita akan usaha
Kita akan cuba bersungguh-sungguh. Tak boleh lah kalau macam dah berniaga. Kadang-kadang kita masuk kedai. Orang kedai tu pun macam kata, lantak kau nak beli-beli, tak nak beli sudah. Tanya banyak-banyak apa, dah lah kau tak beli. Dia pun buat muka. Itu memang dia tak layan kita dah. Tapi kalau kita tanya dia layan, ni dia punya servis kan, man. Kita pergi nak beli kasut, kita minta tukar, dia tukar, saiz ni tak kena, tukar lagi. Tanya kasut tu, tukar lagi. Sampai kita pula rasa segan kalau tak nak beli daripada mereka kan. Nampak macam bersungguh-sungguh mereka ni. Dakwah perlukan usaha yang begitu. Mesti kena ada dakwah tu, kita tahu, kena ada ilmu dengan apa yang kita nak sampaikan. Macam kita nak jual barang. Tak boleh lah kalau kata saya nak jual kereta, saya tak tahu, tak really familiar dengan kereta tu. Maklumat orang tanya, Iris bagus ke? My V bagus. Saya Iris kot. So kita jual Iris kan. Contoh. Kenapa bagus? Kenapa Iris lagi bagus daripada MyV? Taklah orang yang biasa naik dia tahulah. Jawab macam tu. Kena sebut detail lah aspek teknikalnya. Okay. Kenapa MyV ni bagus? Kenapa? Apa yang MyV? Kena jujur. MyV ni bagus daripada sudut ini, begini. Iris ni bagus contohnya daripada sudut ini. Sekarang nak berlawan Proton X50 ke, lawan dengan Ativa, walaupun range yang berbeza kan, segmen yang berbeza. Tapi orang akan compare begitu. Dan kita kalau nak menjual, kita kan ada knowledge. Begitu juga dakwah, kita kan ada knowledge. Tak bolehlah kita dakwah, lepas tu saya pun tak tahu apa yang kita nak cakap ni. Orang tanya masalah, entahlah. Saya pun tak sure lah. Kalau lah selalu bagus, kita sikap untuk nak jujur mengatakan kita tak tahu tu bagus. Tapi maksudnya sebagai pendakwah kita kena sediakan diri kita dengan maklumat, persediaan yang cukup. Dan kemudian kita kena ada skill juga untuk nak dakwah, untuk nak tackle hati orang tu supaya dapat terima mesej kita. Kalau orang jual, supaya orang tu boleh yakin. Dia call, dia tanya, dia serve, dia bagi info. Dakwah pun begitu, perlukan usaha bertalu-talu, ambil berat, caring, layan apa-apa soalan. Janganlah kata jangan tanya. Siapa yang tanya lemah iman dia. Macam tu tak boleh lah, tak berkembang agama ni. So kita kena cuba. Orang tu ada masalah, syubhat, ada kekeliruan, bantu. Kalau kita tak boleh jawab, bagus, kita jujur. Saya tak pasti, tapi saya akan tunjukkan tuan ataupun sahabat, puan ke, untuk insya-Allah saya akan bawa pada seorang kawan saya yang masya-Allah, insya-Allah dia boleh jawab soalan ni sebab dia mungkin lebih arif dalam persoalan yang tuan atau puan tanyakan. So kita bawa, kita guide, kita bantu. Tunjukkan minat kita, really kita nak sampaikan message dan hidayah kepada orang tu. Jangan macam kau nak cari syurga, kau carilah. Kau tak nak terima, ambil engkau neraka. Sampai macam tu. Itu yang akhirnya pendakwah kita akan gunakan alasan, tak apalah, dakwah itu tak dikira mengikut bilangan pengikut. Betul, tapi jangan jadikan alasan itu untuk kita tak improvekan diri kita, untuk macam mana kita nak sampaikan dakwah kita kepada masyarakat dengan penuh hikmah. So ada package-nya. So package tu kita kena belajar, we have to learn. Tak boleh kata you have to accept what I am. Itu saja. So kalau aku dah cakap, tak nak. Sampai bila kita kena usaha. Sebab Allah tuntut kita nak sampaikan dakwah kita kepada manusia, kepada alamin. Tak boleh dalam kelompok kita je, dalam geng-geng kita je. Kita kena sampaikan kepada luar. Tapi bila kita nak sampai kepada luar, macam-macam kerana. Ini dengan cara macam ni, ini dengan cara. So kita kena belajar, kena understand. Kita kena upgrade diri kita. Dan insya-Allah, sebagaimana orang yang kita tengok salesman power kat dunia ni, pandai. Dia pandai nak sampai. Tak kisahlah, kadang-kadang benda tu kosong pun, tapi dia boleh goreng benda tu jadi interesting. Dia belajar how to do a public speaking, dia belajar untuk nak macam mana nak convincekan orang. Ada benda-benda macam tu, melipatkan semua skill, kemahiran benda macam tu dipelajari ataupun kita dapat through experience. Dakwah pun lebih kurang same way. Kalau salesman dia tak jaga benda ni, dia akan rugi. Dia akan terlepas dia punya prospek dia. Kalau dia sikap
tak nak upgrade diri dia, tak apalah kita pun lantak pilah, dia tak nak beli suka hati dia lah. Sampai bila kita nak untung? Tak dapat komisen. Dakwah pun begitu. Kalau kita ada sikap macam tu, sampai bila kita nak dapat pahala? Sampai bila kita nak bimbing manusia ke jalan hidayah? Sampai bila kita nak bangga nanti dapat Allah, ya Allah, aku berjaya Islamkan, aku berjaya tarik beberapa manusia ini ke jalan hidayah. Takkanlah kita kata, aku dah cuba tapi dia tak nak terima. Macam mana? Sampai bila kan? This is apa yang faedah-faedah. So, kalau kita tak mampu, kita rasa kita tak pandai, tengok macam Nabi Musa, dia tahu, dia admit yang mana dia tak pandai sangat nak bercakap. Okay, it's okay. Some orang mungkin dia tak ada kelebihan daripada sudut pertuturan sangat. It's okay. Tetapi tidak membuatkan dia arrogant untuk nak mengambil seorang yang pandai untuk melengkapkan dia. Sebab tu dalam dakwah ni kita perlu melengkapi each other. Me alone, I cannot stand alone. Saya sendiri pun banyak kelemahan. Kita perlukan kepada rakan-rakan sebagai pelengkap. Saya mungkin sejuk sikit lah. Sejuk ni maksudnya mungkin kalau saya berdakwah ni sejuk sikit. Tapi kadang-kadang dalam situasi kita perlukan panas juga. Kita perlukan kepada kawan-kawan kita pendakwah yang panas pula. Tapi pada masa yang sama, bagi pendakwah yang panas, dia tak boleh all the time panas. Kalau dia asyik all the time panas, semua orang terbakar, siapa nak terima dakwah kita? Diperlukan kepada kawan dia, kepada pendakwah lain, rakan dia lain untuk nak menyejukkan. So sebenarnya dalam dakwah ni kita ni bersama. Macam orang yang tengah bermain bola. Ada orang jadi midfielder, ada orang jadi saya pun tak tahu, tak main bola. Jadi back, jadi keeper, jadi midfielder, jadi wing. Dakwah pun begitu. Ada orang dia ada peranan-peranan dia. Tak boleh kata, ini semua you jadilah macam si fulan. Kenapa ni macam fulan? Tak boleh. Ada pendakwah ni cuma dia cakap benda yang makruf je. Dia tak nahi mungkar pun. Dia tak sempurna. Dia perlukan kepada rakan-rakannya yang menjalankan nahi mungkar. Dia begitu, kita tak mampu untuk nak ada package everything. But bila kita tahu kita ni tak sempurna, we have to sama-sama dengan kawan-kawan kita ni untuk nak saling melengkapi each other. Dengan itu insya-Allah mesej kita, dakwah kita akan lebih indah, lebih cantik insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu pada malam ini di sini dan kita akan sambung lagi kisah Nabi Musa ini pada minggu hadapan insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat semua, saya tengok ada soalan di Zoom ni, ada yang tanya, benarkah Nabi Musa masih kecil dia telah diuji oleh Firaun dengan memilih bara api atau makanan, minuman lah, susu kot. Yang itu, kisah itu sabit. Tetapi nak sabitkan bahawa Nabi Musa menjadi gagap sebab itu, wallahu ta'ala alam. Tak tahu adakah itu disebabkan kegagapannya. Jadi macam saya bagi tahu, dalam Al-Quran cuma disebut uqdatul lisan. Nabi Musa ini dia ada daripada sudut lisan dia tu uqdah, ada macam tersimpul. Tak semestinya gagap, tapi something yang dia tak berapa gagap ni macam tak nak makan. Tapi dia ada something yang dia tak boleh nak bercakap fluent. Mungkin ada sebutan-sebutan yang tak kemas. Sama orang, saya ada kawan pandai, Masya Allah, dalam bidang Quran ni, dalam bidang Quran, qiraat ni Masya Allah. Dia ada sanad qiraat 10 lagi, dia tahu macam-macam qiraat, semua pandai. Tapi dia tak boleh sebut satu jenis huruf. Dia tak boleh sebut sin ke tha. Tha dan sin tu dia tak boleh sebut antara dua tu sampai kelam. Tapi dia pandai. Daripada sudut tu dia memang ada something yang dia, itulah uqdah. So bila dibaca kita tak boleh kata dia ni kata pandai Quran tapi sebutan sin pun tak betul. Tak, sebab dia memang tak boleh sebut. Ada orang memang dia ada that kind of halangan pada lisan dia tak boleh nak sebut. Okay, ada yang tanya Ustaz, kisah Nabi Musa dalam Quran dinukilkan dalam surah-surah yang berbeza. How do we reconcile the sequence of the whole story in whether Musa spoke to Allah on few occasions? Memang kisah-kisah para anbiya dalam Quran ni disebut dalam pelbagai surah.
dia melengkapi juga antara satu sama lain. Dan kita ni kalau kita nak tahu kisah Nabi Musa dan Al-Quran, kita kumpulkan semua ayat-ayat yang mengatakan bercerita tentang kisah Nabi Musa, dan kemudian daripada situ kita boleh tengok susunan kronologi kisah tersebut, dan kita akan dapat pretty good story di sebalik kisah Nabi Musa AS. Tapi macam saya begitu, sometimes Quran dia tidak memperincikan. Yang memperincikan seseng kisah ni contohnya daripada hadis pun ada, daripada sumber-sumber Israiliyat pun ada. So itu dia akan memperincikan lebih detail tentang seseparuh kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ada yang daripada IG dia kata, Ustaz buatlah buku. Nak buat buku ni penat tau. nak spend time, nak cari idea, nak cari ilham, nak buat rujukan dan sebagainya. Dan insya-Allah bulan depan buku terbaru saya akan keluar. Tajuknya saya rahsiakan lagi. Tapi insya-Allah bulan depan akan terbit buku saya yang terkini, alhamdulillah. Dan insya-Allah menantikan dan doakan insya-Allah moga diberkati. Jazakumullahu khairan kepada semua-semua. Insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.